Surah Az-Zumar. Apa dia makna Az-Zumar? Tengok dalam ni. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah Az-Zumar ini diturunkan di Mekah. Maknanya surah Makkiyah. Cuma mungkin kita tengok berbeza sikit sebab ayat dia panjang. Biasa kalau Makkiyah ni ayat dia pendek-pendek. Ia ni panjang. Mengandungi 75 ayat. 75 ayat. Dinamakan Az-Zumar. Apa makna Az-Zumar? Pelajar tanda ni. Az-Zumar makna kumpulan manusia yang berpasuk-pasukan. Manusia berpuak-puak. Satu kumpulan ini. Kerana pada ayat 71 dan 73, mana di akhir surah nanti baru sampai kepada nama dia, disebutkan perihal orang-orang yang beriman, satu kumpulan Zumara, satu kumpulan beriman, dan satu lagi kumpulan orang-orang kafir yang dibawa berpasuk-pasuk, berpuak-puak, berkumpulan campak dalam neraka, puak-puak yang kafir. Orang beriman berpuak-puak masuk ke mana? Ke syurga. Untuk menerima balasan masing-masing. Itu dia punya sebab dinamakan Az-Zumar. Baik. Ada tidak surah Az-Zumar ini dari hadis? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya ada. An Aisyah, daripada ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul ma yuridu an yuftir. Nabi ni ada kala dia puasa sunat banyak. Siapa kita kata Nabi ni tak buka kali, nak puasa seumur hidup. Wa yuftir hatta naqul ma yuridu an yasum. Ada kalanya dia tak puasa. Boleh jadi waktu dia sibuk peperangan, Nabi tak puasa. Kita nampak macam Nabi tak nak puasa sunat dah. Itu cerita lain. Yang ayat kita ni wa kana yaqra, Nabi kita baca kulla lailatin bi Bani Israil waz-Zumar. Nabi kita baca setiap malam surah Bani Israil. Surah apa Bani Israil? Surah Al-Isra. Surah Bani Israil makna surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Hadis ini rawahu Ahmad dalam kitab Al-Musnad dan lain-lain. Ulama hadis kata Syekh Syuaib sahih awal qauluhu kana yaqra hasan. Mana hadis itu keseluruhannya hasan. Apa maksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca setiap malam? Adakah kita nak jadikan macam surah Al-Mulk menjadi bacaan malam-malam? Tidak. Mana Nabi kita baca dalam solat malam dia tu. Dia baca surah Isra, surah Bani Israil, surah Az-Zumar, banyaklah surah Nabi baca ni. Sampai dia berdiri sampai bengkak kaki, bukannya satu dua surah. Nah, berapa juzuk dia baca Quran? Itu Nabi SAW. Kita ni kita baca setakat yang kita mampulah. Jadi jelaslah hadis kita ni. Itu dari sudut nama surah dan sekaligus fadailus surah. Sekaligusnya hadis ini juga menunjukkan kelebihan surah ini menjadi bacaan Nabi pada dalam solat malam dia, dalam solat malam. Baik para jemaah sekalian, tengok balik kepada intisari surah. Intisari kandungannya, sebahagian besar di antaranya memperkatakan soal tauhid dengan berbagai-bagai cara. Soal tauhid dengan berbagai-bagai cara, supaya dapat meresap dan bertahap di hati. Ini penting, supaya bila kita bincang tentang tauhid, tentang Allah, biar terpasok dalam hati kita tu. Itu yang paling utama dalam kita belajar. Kita nak memahami Al-Quran, memahami tauhid. Kalau setakat belajar je, sebut je boleh,
tapi tak masuk dalam hati, kesan tidak ada. Ini yang saya tekankan dalam ucapan kita. Ana mengatakan sekarang ni masalah kita, sebutan kita sebut Allah bersifat mendengar, bersifat mengetahui, bersifat dengan melihat, tapi waktu penghayatan kita terlupa. Bila terlupa itulah berani buat maksiat. Disertakan dengan pengajaran-pengajaran dan tamsil. Tamsil ni makna orang panggil bandingan, ibarah yang menyedarkan hati untuk menerima dan mematuhinya. Dalam hal ini antara lain, Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan orang-orang yang beriman, yang berhati murni, yang sentiasa menjauhi dirinya dari melakukan syirik, serta mereka taat bulat-bulat kepada Allah, bahawa mereka akan beroleh berita yang menggembirakan sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia. Orang yang beriman bila mati, nak mati, nampak dah di mana tempat duduk dia. Itu timbulnya hadis, man ahabba liqa Allah. Siapa dia sayang, suka nak jumpa Allah, sebab dia sudah dapat berita gembira di mana tempat duduk dia. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Mereka yang demikian sifatnya ialah, dengar ni, orang-orang yang baik ni, mati mendapat khabar gembira ni, siapa mereka? Mereka yang demikian sifatnya ialah orang-orang yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Kita dengar, pilih yang baik. Jangan dengar pergi cari yang buruk, yang baik campak ke tepi. Mereka itulah yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Orang nak jadi orang manusia sempurna, nak ada akal, mari kita belajar betul-betul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab Al-Quran, yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain, tentang benarnya dan indahnya, yang berulang-ulang keterangan-keterangannya dengan berbagai-bagai cara, yang dari kerana mendengarnya itu atau membacanya. Bila orang yang hati dia baik ni, bila dia dengar Quran atau dia baca Quran, kulit badan orang-orang yang tersebut yang takut melanggar perintah Allah Azza wa Jalla menjadi seram. Bila dia dengar ayat Quran tentang azab, orang kata naik dulu kamu, seram, gerun, barulah hati itu hidup. Kalau kita baca tak tahu je, macam orang ahli-ahli lagu duk main, walahum azabun azim. Pendengar ni kata, Allah sedapnya, sedap azabun azim, sebab dia sedap suara, dia tak tahu apa yang dibaca. Na'udzubillah. Jadi kulit orang-orang yang beriman ni menjadi seram, kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab suci itulah hidayah petunjuk Allah. Allah memberi hidayah petunjuk dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan sebaliknya, sesiapa yang disesatkan oleh Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada siapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Tak ada siapa. Mengenai golongan yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri pula dengan perbuatan-perbuatan maksiat, Allah Ta'ala yang amat melimpah-limpah rahmatnya memerintahkan Nabi SAW menyampaikan kepada mereka. Mana orang yang dah bersalah, yang dah berdosa, Nabi menyampaikan kepada mereka, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, kecuali dosa syirik tidak diampunkan. Lalu diseru supaya mereka segera bertaubat serta berserah bulat-bulat kepada Allah sebelum mereka didatangi azab, kerana sesudah itu mereka tidak akan diberikan pertolongan. Surah ini diakhiri dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat, dan balasannya akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar kafir dengan cara berpasuk-pasukan. Itu dia panggil Az-Zumar.
Baik para pelajar sekalian, kita tengok pula kepada susunan dalam tafsir yang saya baca ni lagi. Dia kata surah ini diturun, tadi kita sebut surah ini Makkiyah, makna diturunkan di Mekah. Di antara maqasid objektif besar surah ini apa dia? Biasalah surah Makkiyah ni isbat tafarrudillahi ta'ala bil ilahiyah, nak mengisbatkan keesaan Allah Azza wa Jalla, tak ada syirik, dan membatalkan segala bentuk syirik. Maka dalam senarai kita ni ada 10 perkara dia panggil maudu'at surah. Poin utama dalam surah ini secara bernombor. Tadi kita baca gitu je. Tulis yang pertama di antara tajuk utama dalam surah ini, yang pertama at-tanwih bi sya'nil Quran. Allah nak sebut tentang kedudukan Al-Quran itu, besarnya kedudukan Al-Quran. Wassana'u 'ala Allah, dan pujian kepada Allah yang menurunkan Al-Quran kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan benar, bil haqqi, tidak ada syak, tidak ada ragu. Yang kedua, al-amru bi ikhlasil ibadati lillah. Allah perintahkan supaya kita ikhlaskan ibadat semata-mata kerana Allah, dan menolak sebarang keraguan ahli-ahli kafir, ahli syirik yang mengatakan hujah dia macam-macam, maka dibatalkan dalam ayat ini. Dan Allah Ta'ala sebut juga beberapa dalil keesaan Allah, seperti penciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala susun perjalanan matahari dan bulan yang begitu teratur, menjadikan manusia dan bahan-bahan kegunaan manusia di atas muka bumi, dan banyak lagi. Yang ketiga, perbandingan di antara keadaan orang kafir dan orang mukmin, dan juga akhir kesudahan yang baik bagi orang-orang yang sabar. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar melalui ujian. Yang keempat, menyebut beberapa taujihat, bimbingan, tunjuk ajar kepada orang yang beriman, dan menyatakan kesudahan yang baik bagi orang yang beriman, serta janji seksa dan azab bagi orang kafir, dan azab disediakan bagi mereka, na'udzubillah. Yang kelima, menyatakan sebahagian daripada dalil keesaan Allah, wahdaniyah wa qudrah, dan kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, Allah Ta'ala sebut Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah Ta'ala puji Al-Quran, serta menyatakan keadaan orang yang beriman bersama Quran. Bagaimana sikap orang beriman apabila bersama dengan Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikan kami semua ni orang yang mencintai, mempelajari, beramal dengan Quran. Yang ketujuh, al-hadithu an ba'di mazahiri qudratillah. Allah Ta'ala sebut juga sebahagian daripada tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala ketika menyatakan hujah, balas kepada dakwaan puak-puak kafir yang sesat, dan juga menyatakan su'al aqibah, akhir pekerjaan yang buruk, kesudahan yang buruk bagi puak-puak kafir. Yang ke-8, Allah Ta'ala sebut keadaan manusia ketika susah, ketika senang, dan ketika susah. Ada kalanya orang waktu senang lupa Tuhan, bila susah cari Tuhan. Hati yang pergi masjid tukar cari pak imam tu. Nah, waktu dia sihat tak pergi masjid, bila sakit mari terhegih-hegih dekat tangga masjid, nak cari pak imam, minta tolong solat hajat. Yang dia bercakap tu pak imam dah. Allahu Akbar. Jangan belajar. Kita kena belajar dengan orang-orang ni, kan? Ibrah. Jangan kata ingat pada Tuhan waktu senang, waktu susah je, waktu senang lupa lah. Yang ke-9, zikru ma yadullu ala sa'ati rahmatillah. Beberapa ayat yang menyebut tentang luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, dan seruan supaya sentiasa bertaubat
kembali kepada Allah sebelum datangnya azab, dan sebelum menyesal pada hari yang tidak bermanfaat dengan penyesalan. Nyesal buat apa lagi? Tak ada dah. Yang ke-10, yang terakhir, ba'd masyahid yaumil qiyamah. Allah Ta'ala bentangkan kepada kita sebahagian daripada keadaan yang berlaku pada hari kiamat. Keadaan bagi orang mukmin dan keadaan orang kafir pada hari kiamat, apa yang terjadi kepada mereka. Apa yang disediakan bagi orang mukmin dan apa yang disediakan bagi orang kafir. Diakhiri dengan tasbih para malaikat yang sentiasa mengelilingi arasy, sentiasa memuji Allah, dan diakhiri surah ini dengan bihamdillahi rabbil alamin, dengan pujian kepada Allah, Tuhan pemilik alam. Itulah 10 tajuk besar bagi surah Az-Zumar yang mengandungi 75 ayat ini.